Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Media Dr. Zahruddin bin Awang akan menyampaikan kuliah ringkas bagi kod khusus ISC 101 iaitu akhlak Islamiah bagi topik yang pertama iaitu pengenalan ilmu akhlak. Jadi topik yang khusus saya akan kuliahkan ialah iaitu definisi akhlak dan juga asas akhlak. Jadi matlamat tajuk ini disampaikan ialah untuk menjelaskan definisi akhlak dari aspek bahasa dan juga istilah, dan kandungannya adalah meliputi tentang pendahuluan, definisi dari segi bahasa, definisi dari segi istilah, asas akhlak Islam, konsep kebaikan, kategori akhlak dan juga kesimpulan. Jadi dari segi pendahuluannya mana yang kita ketahui bahawa akhlak merupakan salah satu daripada cabang Islam itu sendiri, maka tidak akan sempurna Islam apabila seseorang individu itu rosak akhlaknya. Mana yang kita ketahui juga bahawa Islam ini ditegakkan di atas 3 perkara utama, iaitu akidah, syariat dan juga akhlak. Rosaknya akhlak menyebabkan rosaknya agama seseorang itu. Okey, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dari segi bahasa, asal usul perkataan akhlak ini diambil dari perkataan al-khulq. So di dalam Al-Quran terdapat 2 tempat yang disebut perkataan al-khulq. Iaitu yang pertama ini dalam surah Al-Qalam ayat ke-4. Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Dan yang keduanya ialah kalau kita tengok pada surah Asy-Syu'ara ayat 137 yang menyebut maksudnya, saya baca maksudnya, segala apa yang engkau katakan ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan yang terdahulu. Jadi pada ayat ini Ibnu Mas'ud seorang sahabat Rasulullah SAW telah menyatakan bahawa yang dimaksudkan tiada lain apa yang kamu sampaikan kepada kami hanyalah kebiasaan orang-orang. Artinya akhlak di sini lebih masuk ialah adat yang biasa yang dilakukan oleh masyarakat yang diwarisi daripada nenek moyang terdahulu sebelum mereka. Okey. Jadi dari segi bahasa, perkataan al-khulq bermaksud, kalau kita buka kamus Arab misalnya, kamus lisan Arab mujid al-tulab dan sebagainya. Jadi perkataan khulq ini diartikan sebagai, pertamanya sebagai perilaku, yang keduanya diartikan sebagai perangai, dan yang ketiga memberi maksud sebagai tabiat ataupun adab maruah, sifat semula jadi dan gambaran batin individu seseorang. Jadi maknanya apa yang kata dimanifestasikan seseorang individu itu melalui perlakuan, maka ia sebenarnya menggambarkan apa yang kata sebenarnya kata batinnya. Okey, so dari segi istilah, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali menyebut akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentuk perbuatan dengan mudahan tanpa memerlukan kepada pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Artinya maknanya kita tak perlu rancang, untuk nak melakukan sesuatu, dan ianya dilakukan secara spontan. Dan begitu juga kalau tengok Imam Maskawai menyebut bahawa akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan fikiran. Maknanya tak perlu fikir dulu baru kita nak buat. Maknanya kita buat ni secara kata tanpa berfikir panjang, terus berlaku. Sebab ia telah menjadi adat kebiasaan kita sebut tadi. Akhlak merupakan satu adat. Okey, selanjutnya ialah Dr. Miqdad Yalji, seorang ulama ataupun tokoh yang mengkaji tentang ilmu akhlak ini, menyebut akhlak merupakan sifat semula jadi yang dimiliki secara fitrah, semula jadi. Yang keduanya sifat yang dimiliki melalui latihan yang akhirnya diterima sebagai adat ataupun tabiat. Ada kalanya
Akhlak ni diberikan oleh Allah secara semula jadi kepada seorang. Dan ada yang keduanya ialah kita kena latih supaya ianya menjadi orang kata sesuatu yang orang kata kita lazimkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiganya, akhlak meliputi dua dimensi. Yang pertamanya iaitu dimensi batiniah, iaitu kejiwaan, dan yang keduanya iaitu dimensi zahiriah, iaitu berupa kelakuan itu sendirilah. Okey, jadi asas akhlak Islam, ringkasnya akhlak Islam ini harus mempunyai 3 perkara penting. Yang pertamanya ialah aspek batiniah ataupun keadaan jiwa, dan daripada keadaan jiwa ni dia akan menghasilkan tenaga penggerak tingkah laku, mendorong kepada untuk kita melakukan sesuatu sama ada baik ataupun buruk. Yang keduanya ialah aspek tingkah laku, dan juga perbuatan yang dilakukan tanpa tekanan emosi ataupun paksaan daripada mana-mana individu ataupun daripada mana-mana tenaga lah. Okey, yang ketiganya ialah aspek perlakuan yang dilakukan secara berterusan, sehingga ianya menjadi kebiasaan. Okey, jadi selanjutnya konsep kalau kita tengok kebaikan dalam ilmu akhlak ini terbahagi kepada 2. Yang pertamanya kebaikan yang bersifat mutlak. So kebaikan yang bersifat mutlak ni macam mana ya? Okey, iaitu kebaikan tertinggi dan sempurna, iaitu kebahagiaan gabungan pelbagai kebaikan sama ada duniawi dan juga ukhrawi. So kalau duniawi ni misalnya kita banyak harta, kita sihat, kita tampan dan sebagainya, itu merupakan aspek-aspek duniawi. Dan juga aspek bersifat ukhrawi, misalnya kita mendapat rahmat Allah, mendapat ketenangan, dan juga matlamat kita untuk mendapat syurga. Okey, yang keduanya akhlak yang kebaikan yang bersifat relatif. So iaitu kebaikan yang tidak sempurna, seperti kita memiliki harta, namun kita berusaha untuk menambah kekayaan, kan. So kerana harta ni kadang-kadang kita rasa tak cukup, jadi kita pun berusaha lagi untuk nak tambah kekayaan. Sebab apa? Dengan bila kita banyak duit, banyak harta, lagi banyaklah kita dah akan rasa dapat kebahagiaan untuk dapat beli apa saja apa yang kita nak. Sebab kalau hari ni kita nampak banyak yang kita nak itu kena ada duit. So kalau tak ada duit tak boleh, nak beli makanan, nak beli nak pergi berjalan, nak pergi bercuti dan sebagainya. Jadi secara umumnya konsep kebaikan ini dia sama ada berbentuk fizikal, misalnya kebaikan yang terdapat pada jasad kita, misalnya tubuh badan yang sihat, tampan, dan sebagainya. Yang keduanya yang bersifat luar fizikal, yang merujuk kepada harta benda yang harta benda misalnya wang ringgit dan sebagainya, dan yang ketiganya ialah bersifat jiwa, iaitu kebaikan yang dicapai oleh dimensi rohaniah, seperti kebijaksanaan, berani, sederhana. Jadi kebaikan yang bersifat orang kata jiwa ini dia merupakan kebaikan relatif yang menduduki darjat yang tertinggi lah. Okey, kebaikan mutlak adalah kebaikan yang tertinggi, yang menjadi matlamat ilmu akhlak, iaitu kebahagiaan. Artinya kebaikan orang kata gabungan kebaikan di dunia dan juga di akhirat, dia merupakan matlamat dalam kata konteks ilmu akhlak itu sendiri. Dan kebaikan yang relatif dia merujuk kepada kebaikan yang tidak sempurna lah. Okey, kemudian kategori akhlak sebagaimana yang kita ketahui terbahagi kepada 2, iaitu yang pertamanya akhlak yang kita sebut sebagai akhlak mahmudah, iaitu akhlak yang terpuji, iaitu segala tingkah laku yang terpuji, ataupun dikenali juga kita sebut sebagai akhlak fadilah, akhlak-akhlak yang baik, dan meliputi perkara baik yang disukai, dan ianya menjadi matlamat kepada setiap manusia. So antara contoh-contohnya ialah misalnya syukur, kita bersabar, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa takut, redha, taubat, zuhud, tawakal dan sebagainya. Okey, yang keduanya ialah akhlak mazmumah, iaitu akhlak yang terkeji. So lawan kepada akhlak yang tadilah, yang terpuji, iaitu segala tingkah laku yang tercela, misalnya marah, melampaui batas, tidak jujur, tidak amanah, mencuri, merompak dan sebagainya.
dan dikenali juga sebagai akhlak radilah, iaitu perkara keji yang tidak disukai oleh manusia, dan juga perkara yang kata terkeji ini biasanya dia akan menghalanglah untuk kita mendapat kebaikan. Okey, jadi pada perbincangan yang saya sebutkan tadi, kita dapat dikatakan bahawa akhlak ini dia merupakan satu disiplin ilmu yang membahaskan tentang tata nilai, hukum-hukum dan juga prinsip-prinsip tertentu bagi mengenal pasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan juga diamalkan oleh manusia, khususnya daripada orang Islam itu sendirilah, khususnya kepada seorang Muslim. Yang keduanya ialah mengenal pasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi, dan yang ketiganya ialah membersihkan jiwa berasaskan wahyu ilahi bagi mencapai keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Jadi saya setakat ini daripada kuliah ringkas daripada saya, dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.